Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam silaturahim. Cikgu Azhar Saleh pada kali ini akan mengupas teknik dan juga soalan-soalan penting untuk bahasa Melayu kertas 1 SPM 2020 untuk subjek bahasa Melayu. Pada kesempatan ini, cikgu ingin mengalu-alukan ke semua pelajar yang menyertai bengkel atau seminar ramalan online atau dalam talian Hot Tips SPM untuk calon SPM 2020 pada kali ini. Dan pada kesempatan ini juga cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Masa dan khususnya kepada pihak EST Tutorial Ventures yang telah mengundang cikgu untuk bersama-sama belajar pada kali ini. Cikgu juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang turut berkolaboratif dalam program atau seminar pada hari ini. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, untuk subjek Bahasa Melayu SPM 2020 kertas 1, cikgu telah diamanahkan untuk membimbing pelajar untuk kertas penulisan karangan. Baiklah, pelajar sekalian, untuk makluman dan juga barangkali para pelajar pun telah sedia maklum bahawa dalam penulisan karangan kertas 1 SPM, markah yang diperuntukkan sebanyak 130 markah, iaitu daripada bahagian A sebanyak 30 markah, manakala daripada bahagian B sebanyak 100 markah. Untuk memastikan pelajar memperoleh markah yang cemerlang, di sini cikgu senaraikan rubrik pemarkahan untuk pelajar-pelajar kuasai agar markah yang cemerlang dapat diperoleh. Baiklah pelajar sekalian, untuk memperoleh kecemerlangan dalam bahagian A, pelajar perlu memperoleh markah 26 hingga 30 markah. Manakala untuk kertas ataupun bahagian B, pelajar-pelajar perlu memperoleh markah 80 hingga 100 markah untuk memperoleh kecemerlangan. Baiklah pelajar sekalian, dalam penulisan karangan seperti kita sedia maklum bahawa karangan itu terdiri daripada 3 komponen, iaitu pendahuluan, isi penting dan juga penutup. Sebelum cikgu membincangkan ataupun mengupas beberapa topik penting pada kali ini, cikgu ingin menyentuh tentang teknik dan strategi untuk kita menulis karangan agar karangan tersebut mantap, berkesan dan juga menepati kehendak soalan. Baiklah pelajar sekalian, pertama sekali, pendahuluan karangan ataupun pengenalan ataupun pendahuluan karangan. Baiklah, terdapat beberapa jenis pendahuluan karangan yang biasa kita diajarkan di sekolah ataupun di kelas tuition dan sebagainya oleh guru-guru kita yang cukup hebat, cukup berpengalaman, cukup mantap. Antara pengenalan yang terbaik, antara pendahuluan karangan yang bagus untuk kita ikuti, untuk kita aplikasikan dalam penulisan karangan ialah pengenalan jenis definisi. Pengenalan jenis definisi ini kita memberikan maksud ataupun pengertian bagi tema karangan tersebut. Sebagai contohnya, isu penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita sudah mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang. Kalau diperhatikan di soalan ini, pelajar-pelajar sekalian, ada temanya iaitu penderaan kanak-kanak. Manakala kehendak soalannya ialah punca-punca yang menyebabkan berlakunya penderaan kanak-kanak. Jadi untuk pendahuluan karangan ini, sekiranya pelajar-pelajar memberikan definisi untuk tema karangan ini, iaitu penderaan kanak-kanak, amat baik sekiranya kita dapat memberikan pengertian atau maksudnya ataupun kita menjelaskan konsep penderaan kanak-kanak ini agar pembaca atau guru atau pemeriksa dapat mengetahui bahawa kita memahami konsep ataupun pengertian penderaan kanak-kanak. Kemudian kita boleh juga menggunakan pengenalan ataupun pendahuluan jenis pendapat. Sebagai contohnya, kepentingan bahasa Inggeris kepada rakyat dan negara. Bincangkan. Kalau anak-anak ataupun pelajar sekalian dapat memberikan pendapat sendiri ataupun mengutip atau memetik pendapat daripada tokoh-tokoh yang lain tentang kepentingan bahasa Inggeris, merupakan satu kelebihan dalam
pengenalan atau pendahuluan yang dihasilkan. Sebagai contohnya, pelajar boleh memberikan pendapat daripada Perdana Menteri barangkali, Menteri Pendidikan tentang kepentingan bahasa Inggeris. Seterusnya, kita dapat lihat di sini pengenalan jenis suasana. Pengenalan jenis suasana ini lebih sesuai sekiranya pelajar-pelajar ingin menulis karangan berbentuk cerita atau cerpen. Sebagai contohnya, jiran anda telah ditimpa kemalangan ngeri kerana rumahnya tertimbus oleh runtuhan batu. Gambarkan keadaan dan suasana pada masa kejadian itu berlaku. Lihatlah di sini pelajar sekalian. Ini merupakan satu karangan jenis cerita ataupun cerpen, cerita rekaan, keperihalan. Maka pelajar boleh menggunakan jenis suasana, iaitu suasana peristiwa ini berlaku sebagai pengenalan karangan. Pelajar juga boleh menggunakan pengenalan jenis persoalan, iaitu menggunakan teknik 5W1H, who, what, when, where, why, dan how, untuk menulis pengenalan jenis persoalan. Sebagai contohnya, akhir-akhir ini kejadian kemalangan di jalan raya berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kemalangan itu berlaku? Kalau diperhatikan juga pendahuluan jenis persoalan ini, anak-anak boleh menulis seperti begini. Akhir-akhir ini kejadian kemalangan di jalan raya berlaku hampir setiap hari. Siapakah yang perlu dibersalah? Bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah ini? Ataupun apakah langkah yang wajar diambil untuk mengatasi atau membendung masalah ini? Baiklah, pelajar sekalian, pengenalan jenis peribahasa maksudnya dalam pendahuluan tersebut pelajar-pelajar menyelitkan, memasukkan unsur peribahasa dalam karangan. Sebagai contoh, perpaduan asas kemajuan. Barangkali berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ke bukit sama didaki, keluar sama dituruni, merupakan antara peribahasa yang dapat dimasukkan dalam pengenalan atau pendahuluan yang bertajuk seperti ini. Baiklah pelajar sekalian, pengenalan jenis sejarah memerlukan pelajar-pelajar menulis tentang sejarah yang barangkali pelajar-pelajar dapat menyelitkan. Pelajar-pelajar dapat menyelitkan unsur sejarah tersebut dalam pendahuluan tersebut. Atau paling mudahnya, pelajar-pelajar boleh menggunakan semua teknik ini dalam satu pengenalan. Baiklah pelajar sekalian, bagi pengenalan pendahuluan atau pengenalan karangan, bagi pengenalan pendahuluan ini, cikgu menasihati anak-anak agar memasukkan dua jenis ayat, iaitu ayat rangsangan dan ayat arahan. Bagi ayat rangsangan, anak-anak atau pelajar sekalian atau calon SPM 2020 seharusnya dapat mengungkapkan tema karangan dengan baiknya. Sebagai contoh, kenal pasti tema karangan tersebut, antara tajuk yang sering dikemukakan ataupun antara tema yang sering diuji kepada calon SPM dalam penulisan karangan, termasuklah penderaan kanak-kanak, vandalisme, pelancongan, masyarakat penyayang, perpaduan kaum, jati diri remaja, yang kesemua ini merupakan tajuk pilihan bagi karangan SPM. Ini merupakan tema. Jadi dalam pendahuluan karangan, anak-anak masukkan beberapa ayat tentang tema karangan. Sekiranya tajuknya tentang vandalisme, barangkali pelajar-pelajar boleh memasukkan maksud vandalisme dalam ayat rangsangan ini, memberikan isu-isu semasa tentang vandalisme. Dan ayat terakhir dalam pendahuluan, pelajar-pelajar dimasukkan ayat arahan. Ayat arahan lazimnya kata kuncinya seperti punca-punca, langkah-langkah, kesan, kepentingan yang selalunya diuji kepada calon SPM. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, seterusnya perenggan isi. Selepas kita membincangkan perenggan pendahuluan, kita nak membincangkan perenggan isi. Perenggan isi sebaik-baiknya mengandungi 4 jenis ayat, yaitu ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, dan ayat penegas. Untuk memudahkan pelajar memahaminya, ayat judul ialah ayat isi ataupun isi penting. Isi penting ditulis dalam ayat judul ini. Okey, seterusnya ayat isi tersebut hendaklah dihuraikan, maka berlakulah ayat huraian.
Sebaik-baiknya setiap perenggan isi hendaklah dimasukkan contoh ataupun bukti, maka terhasillah ayat contoh. Dan ayat terakhir dalam perenggan isi tersebut ialah ayat penegas, iaitu kita memberikan penegasan kepada isi tersebut. 4 jenis ayat yang seharusnya wujud dalam setiap perenggan isi. Baiklah pelajar sekalian, sebagai contohnya, ini ialah tentang tajuk kemalangan, tema kemalangan. Okey, cara mengatasi kemalangan jalan raya. Baik, ayat judul, ayat isi. Satu daripada langkah yang harus diambil oleh pihak kerajaan ialah mengenakan denda yang lebih berat terhadap pengguna-pengguna jalan raya yang cuai dan tidak bertimbang rasa. Ini merupakan ayat judul, ayat isi. Isinya ialah mengenakan denda yang lebih berat. Apabila pelajar menulis isinya mengenakan denda yang lebih berat, maka dari segi teknik koherennya haruslah setiap ayat yang mengikutinya ada perkataan denda, hukuman dan sebagainya. Sebagai contoh, huraiannya denda yang digunakan ini merupakan huraian bagi isi ini, huraian bagi ayat judul, huraian bagi ayat isi. Denda yang dikenakan ini sekurang-kurangnya akan menakutkan mereka atau memberikan kesedaran kepada pengguna-pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati tidak bersopan di jalan raya. Kalau pelajar lihat, huraian ini mesti berkaitan dengan isi yang telah dikemukakan. Sebaik-baiknya ayat huraian ini, pelajar-pelajar menulis beberapa ayat huraian. Ayat huraian bergantung pada bahagian A atau bahagian B. Sekiranya bahagian A barangkali 3 ayat 4 ayat sudah mencukupi. Tapi kalau bahagian B yang 100 maka disarankan, dicadangkan supaya pelajar lebih banyak menulis ayat huraian. Selepas ditulis ayat huraian, pelajar harus memberikan contoh ataupun bukti. Sebagai contohnya, isinya adalah denda, huraiannya denda, maka contohnya, buktinya haruslah denda. Cadangan untuk menaikkan denda maksimum daripada RM300 kepada RM600 bagi sebarang kesalahan di jalan raya, serta cadangan untuk mengenakan hukuman penjara bagi kesalahan memandu ketika mabuk dan mengadakan perlombaan haram di jalan raya hendaklah disokong oleh semua pihak. Kalau kita lihat di sini, jelas sekali bahawa selepas isi, huraian dan kemudian diikuti oleh contoh. Contohnya adalah denda dan hukuman penjara. Ayat terakhir bagi setiap perenggan isi pelajar-pelajar ialah ayat penegas. Tegasnya, oleh sebab itu, sehubungan dengan itu, sehubungan dengan itu, tegasnya, denda yang berat akan memberikan kesedaran ke papa pula, salah kait anak-anak, minta maaf, kepada jadi ke papa, nasib baik tak jadi papa ke dana. Okey, pelajar sekalian, kepada pengguna supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya. Baiklah pelajar sekalian, oleh sebab isinya ialah tentang denda, maka huraiannya mestilah tentang denda, contohnya tentang denda, penegasnya tentulah masih berlegar tentang denda. Baiklah pelajar sekalian, itu contoh perenggan, panas kat sini ya. Agak berpeluh-peluh, cikgu di dalam bilik ni panas. Mana iklan? Baiklah pelajar sekalian, minta maaf, sedikit sikit, sebab cikgu dah berpeluh kat sini, pakai blazer pula, bilik pun panas. Okey, cikgu nak okey, pelajar sekalian, tengok perenggan penutup. Minta maaf, ada sedikit. Baik, perenggan penutup. Langkah-langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Baiklah pelajar sekalian, lazimnya dalam penutup kita buat kesimpulan, ayat penyimpul, kemudian diikuti oleh ayat cadangan, kemudian diikuti oleh ayat harapan. Penyimpul dengan kesimpulan, sebagai kesimpulannya, kes kemalangan di jalan raya begitu di negara kita, terutamanya pada musim perayaan, hendaklah diatasi. Kemudian ayat cadangan, kita cadangan tu anak-anak ialah mestilah, hendaklah, seharusnya, sewajarnya, sepatutnya, itu merupakan ayat cadangan. Hendaklah, mestilah,
bertindak tegas terhadap semua pengguna jalan raya. Dan ayat cadangan yang lain, kempen-kempen yang dijalankan mestilah melibatkan semua pihak. Melibatkan semua pihak, mestilah, hendaklah. Itu merupakan ayat cadangan. Dan ayat yang lazimnya digunakan dalam bahagian penutup ialah ayat harapan. Janganlah memilih bulu ketika menguasakan undang-undang. Semua pengguna jalan raya pula hendaklah ingat bahawa keselamatan di jalan raya ialah tanggungjawab semua pihak. Baiklah pelajar, terdapat beberapa teknik dalam penulisan karangan yang dapat kita manfaatkan supaya karangan yang dihasilkan itu memperoleh kecemerlangan dari segi grade, dari segi markah, dan apabila dibaca oleh pemeriksa, dibaca oleh guru, karangan tersebut mantap, anak-anak, mantap. Kita nak yang terbaik. Okey, maka antara teknik penulisan karangan yang bagus kita amalkan ialah pertama sekali seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, bahawa binaan karangan tersebut haruslah mengandungi pendahuluan, isi penting dan penutup. Untuk menghasilkan pendahuluan yang baik, isi penting yang baik, dan penutup yang baik, seharusnya pelajar-pelajar dapat menggunakan bahasa yang baik dan pastikan karangan tersebut memiliki format yang betul. Okey pelajar, kita tengok sini penutup karangan. Tadi cikgu dah nyatakan bahawa ada ayat kesimpulan, ada ayat cadangan, dan ada ayat harapan. Kesimpulan, kita membuat kesimpulan tentang tema karangan tersebut. Manakala ayat cadangan, kita memberikan cadangan supaya karangan, penutup karangan itu dapat kita jemakan, kita zahirkan idea kita, dan kita memberikan ayat harapan. Okey, pelajar sekalian, yang paling penting ialah isi penting. Yang paling penting ialah isi penting. Baik, lazimnya isi penting ini lazimnya berfokus kepada beberapa kata kunci. Okey, lazimnya berfokus pada beberapa kata kunci. Lazimnya ada perkataan punca, faktor ataupun sebab, langkah, usaha ataupun cara, kesan positif, kesan negatif, dan juga kebaikan, kepentingan ataupun faedah. Baiklah pelajar, daripada kata kunci ini sebenarnya kita telah dapat merangka konsepnya ataupun ideanya yang dapat kita manfaatkan dalam penulisan karangan ini. Okey, baik. Salah satu teknik yang baik ialah teknik IKMK. Okey, teknik IKMK. Baik, teknik IKMK ni, okey, lazimnya telah disentuh oleh guru-guru anak-anak, guru-guru pelajar-pelajar di kelas. I ini merujuk kepada individu, K ini merujuk kepada keluarga, M ini merujuk kepada masyarakat, K ini merujuk kepada kerajaan. Baiklah pelajar, cikgu percaya bahawa di sekolah guru-guru amat menekankan konsep ini. Boleh dikatakan hampir ke semua guru bahasa Melayu menekankan konsep peranan pihak-pihak ini: individu, keluarga, masyarakat, kerajaan, media massa dan sekolah. Pada pandangan cikgu, media massa dan sekolah ni kita boleh letakkan di bawah kerajaan. Di bawah kerajaan ada media massa, di bawah kerajaan ada sekolah, pendidikan. Baiklah pelajar sekalian, apabila keluar tajuk ataupun soalan yang dikemukakan berdasarkan punca ataupun langkah mengatasi, maka enam pihak ini tidak dapat dipisahkan. Kenapa pelajar-pelajar? Kenapa punca berlakunya sesuatu isu tentulah disebabkan oleh enam pihak ini. Manakala langkah untuk mengatasinya pun melibatkan enam pihak ini. Iaitu individu, keluarga. Sebagai contohnya, kalau soalan yang macam tadi, soalan tentang kemalangan, langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Barangkali kalau soalannya ialah langkah mengatasi individu, kita sendiri, apa yang patut kita buat? Keluarga, apa patut ibu bapa dan keluarga kita lakukan untuk mengatasi kemalangan ini? Dan apakah tindakan masyarakat untuk mengatasi kemalangan? Apakah tindakan pihak kerajaan yang sangat banyak isinya
barangkali untuk tajuk kemalangan kerajaan, fokus kita. Apa peranan pihak media massa, apa peranan pihak sekolah untuk mengatasi kemalangan ini? Okey, baiklah pelajar sekalian. Kita tengok satu persatu individu. Okey, individu. Baik. Baik, contoh individu. Ini sekadar apa? Gambar hiasan. Baiklah pelajar sekalian. Untuk individu, kita telah boleh menyenaraikan isi penting dia, pelajar. Ini sangat penting. Cikgu percaya bahawa sekiranya pelajar memahami konsep ini, kita telah ada idea-ideanya sebelum kita masuk ke dewan peperiksaan lagi. Sebagai contoh, soalan dimensi individu, individu yang lazimnya soalan nombor 1 untuk kertas bahagian B. Okey, kalau kita lihat tajuknya tentang individu, kebanyakan tajuknya berkisar tentang langkah untuk memupuk jati diri pelajar, bagaimana pelajar dapat menunjukkan semangat patriotik kepada negara, bagaimana pelajar dapat menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang dapat menyemai jati diri yang mantap. Lazimnya soalan yang berkisar tentang perkara sedemikian, maka isinya telah dapat kita kenal pasti. Sebagai contoh individu, kita tidak dapat lari daripada poin kesedaran. Sebagai contoh, cikgu suka memberikan contoh untuk memudahkan pelajar-pelajar memahami konsep IKMK ini. Contohlah, kalau tajuknya untuk memupuk jati diri remaja yang cemerlang. Sebagai contoh, untuk memupuk jati diri remaja yang cemerlang. Kalau soalannya bertemakan ini, pelajar-pelajar, okey, bertemakan ini, maka ini dapat dijadikan sebagai isi penting. Sebagai contoh, yang pertama, untuk memupuk jati diri remaja yang cemerlang, pelajar-pelajar hendaklah melihat diri pelajar sendiri. Pertama, kita perlu ada kesedaran. Kita perlu ada kesedaran pelajar-pelajar. Tanpa kesedaran, benda yang baik jadi jahat, benda yang jahat jadi baik. Pelajar-pelajar, untuk memupuk jati diri, kita kena ada kesedaran dalam diri untuk menjadi pelajar ataupun remaja yang cemerlang. Perlu ada kesedaran. Kedua, pendidikan agama. Pendidikan agama, penerapan nilai murni, penerapan moral yang baik, sahsiah, kepribadian yang cemerlang, kemudian mentaliti, pemikiran. Pemikiran kita mesti matang, jauh ke hadapan, dinamik, progresif. Itu merupakan ciri jati diri remaja yang cemerlang. Untuk isi atau poin seterusnya, pengaruh. Untuk menjadi remaja yang cemerlang, kita tidak seharusnya terpengaruh dengan elemen negatif ataupun unsur-unsur yang anasir-anasir yang membawa kepada gejala sosial atau kebijakan sosial ini. Pengaruh pula dapat kita pecahkan. Pengaruh persekitaran, pengaruh media massa, pengaruh daripada rakan sebaya, pengaruh daripada persekitaran kita, pengaruh daripada keluarga. Seterusnya, sikap. Untuk memupuk jati diri remaja cemerlang, pelajar harus mempunyai sikap yang hebat, sikap yang terpuji, sikap yang positif, sikap yang terbaik. Seterusnya, disiplin. Pelajar harus mempunyai disiplin yang cemerlang untuk menjadi remaja yang cemerlang. Tidak seharusnya pelajar melanggar aturan, melanggar peraturan, melanggar disiplin. Sekiranya pelajar melanggar disiplin, bagaimanakah pelajar hendak menjadi remaja yang cemerlang? Jelas. Seterusnya ialah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan mentality. Mentality adalah pemikiran. Manakala ilmu pengetahuan ialah untuk menjadi remaja yang cemerlang, prasyarat yang pertama ialah ilmu. Dengan adanya ilmu, pelajar sekalian, ilmu agama, kita tidak akan melakukan tindakan yang menyalahi norma hidup bermasyarakat. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita boleh jadi cemerlang dalam berbagai aspek. Untuk jadi remaja yang cemerlang, kita harus memiliki ilmu yang secukupnya. Ini untuk individu. Ingat ini, pelajar. Ingat poin ini, sangat penting. Untuk soalan nomor 1 ataupun soalan yang lain pun barangkali isi ini dapat dimanfaatkan. Untuk seterusnya, keluarga. Okey, peranan ibu bapa
sangat banyak dikemukakan dalam soalan SPM. Peranan ibu bapa. Apakah peranan ibu bapa untuk membentuk masyarakat penyayang? Apakah peranan ibu bapa untuk membentuk remaja yang berakhlak mulia? Apakah peranan ibu bapa untuk membentuk remaja yang membaca? Pelbagai bentuk soalan yang berfokuskan keluarga atau ibu bapa sering dikemukakan dalam soalan penulisan karangan. Pelajar-pelajar sekalian. Jadi untuk fokus keluarga atau ibu bapa, kata kuncinya, ini kata kunci dia. Kata kunci ini dapat dimanfaatkan dalam penulisan karangan. Bagaimana pelajar-pelajar dapat menerjemahkan idea ini dalam bentuk perenggan yang lengkap dengan penggunaan bahasa yang mantap. Itu sangat penting. Dalam tempoh yang sesingkat ini, pelajar-pelajar cikgu tak dapat nak terangkan semua perkara. Tapi cikgu cuba sedaya upaya untuk memanfaatkan ruang masa ini untuk memberikan seberapa banyak info yang berguna kepada pelajar sebelum menduduki SPM nanti. Baik, untuk keluarga, antara kata kunci untuk ibu bapa atau keluarga ialah kasih sayang. Kenapa pelajar ini terlibat dengan, contohlah, terlibat dengan kegiatan sosial seperti dadah? Kenapa pelajar ini jadi pelajar yang cemerlang? Satu pelajar yang positif, satu pelajar yang negatif. Kenapa pelajar negatif ini dia jadi negatif? Sebab barangkali dia kekurangan kasih sayang dari keluarga. Jadi dia telah mengambil keputusan untuk mencari perhatian di luar rumah. Apabila dia escapism, dia melarikan diri daripada masalah di rumahnya sebab kasih sayang yang tidak diperoleh daripada ibu bapa, maka pelajar tersebut mudah terdedah kepada gejala ataupun perkara yang kurang baik. Okey, seterusnya pendidikan agama. Okey, ibu bapa, setiap ibu bapa harus memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Seterusnya penerapan nilai murni dan moral oleh ibu bapa kepada anak-anak. Seterusnya ibu bapa harus menjadi suri teladan, contoh yang terbaik kepada anak-anak. Kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bagaimana rupa, begitulah bayangnya. Bagaimana rentak, begitulah tarinya. Bapa orang, anak rintik. Baik, pelajar sekalian, kemudahan untuk mewujudkan suasana kekeluargaan dalam institusi kekeluargaan tersebut yang unggul dan mantap, maka kemudahan, keperluan harus disediakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menguasai teknologi maklumat dan komunikasi ICT atau TMK ini, maka ibu bapa perlu menyediakan kemudahan. Tambah-tambah macam sekarang PDPR. Bagaimana pembelajaran secara dalam talian. Banyak pihak suka menggunakan pembelajaran secara atas talian. Online ialah bukan on tu bukan atas talian, tapi dalam talian. Kemudahan harus disediakan. Kemudahan internet, kemudahan laptop dan sebagainya. Okey, dorongan, galakkan. Itulah peranan keluarga untuk menggalakkan anak-anak menjadi positif. Dorongan dan galakkan. Teguran dan nasihat merupakan satu lagi peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa. Inilah pelajar lihat. Ini untuk membentuk sikap yang positif, membentuk nilai yang baik, membentuk remaja yang hebat, yang mantap. Bagaimana pula kalau ditanya apakah punca remaja menjadi negatif? Maka ini juga isinya. Cuma anak-anak perlu menggunakan teknik versus, lawan. Kalau ini melahirkan pelajar yang cemerlang, pelajar tersebut, ibu bapa perlu memberikan kasih sayang yang secukupnya. Kalau punca pelajar yang tidak cemerlang, maka kasih sayang tidak mencukupi. Pendidikan agama yang secukupnya berlawanan dengan kurangnya pendidikan agama. Isi yang sama anak-anak. Okey, kita tengok masyarakat. Masyarakat, kata kuncinya seperti program kemasyarakatan, kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, pertumbuhan badan bukan kerajaan NGO sama-sama turun untuk membantu masyarakat, sikap masyarakat yang prihatin, cakna, ambil berat, bertanggung jawab, menjaga tepi kain orang. Ini merupakan peranan masyarakat. Aduan, laporan juga peranan masyarakat. Pihak swasta kerjasama berkolaboratif dengan pihak
berkuasa. Ini peranan masyarakat. Seterusnya, pihak kerajaan. Ini abah kita, tuan-tuan, abah kita, Perdana Menteri kita yang amat kita hormati. Baik, kerajaan. Apakah peranan kerajaan? Pada sekalian, apa peranan kerajaan? Biasalah kerajaan ini, undang-undang, peraturan, kempen, dasar-dasar kerajaan, pemantauan, pemimpin. Pemimpin harus menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Pemimpin yang berwawasan, pemimpin yang dinamik, pemimpin yang berfikiran jauh, berfikiran futuristik, progresif. Ini merupakan poin-poin penting untuk idea kerajaan. Bagi media massa, terlalu banyak media, media cetak, media elektronik, dan hari ini kita ada satu lagi media, media sosial. Untuk media massa, pelajar-pelajar sekalian, bagaimana pelajar sekalian dapat memanfaatkan idea-idea ini? Poin-poin untuk media massa. Kalau cakap tentang media massa, poin ini tak dapat lagi, yaitu kempen, menyalurkan informasi, memberikan hebahan, rancangan-rancangan melalui televisyen, artikel, makalah yang disiarkan. Kalau tentang pencemaran alam, barangkali artikel atau makalah tentang pencemaran alam lebih banyak disiarkan. Kalau nak cakap tentang rasuah, maka media massa harus banyak mengupas isu rasuah dalam penerbitan mereka, dan boleh memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi, email, apa lagi, media sosial ni yang anak-anak sangat care lah. Okey, ini peranan media massa. Dan seterusnya, sekolah pendidikan yang amat penting, iaitu program aktiviti yang dilaksanakan di sekolah, kurikulum, silibus. Kalau kita nak meningkatkan mutu sukan negara, barangkali kurikulum atau co-kurikulum di sekolah perlu dilihat supaya dapat mencungkil bakat pelajar untuk ke hadapan. Peranan guru, bagaimana guru kaunselor, guru sukan, bagaimana untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik, bagaimana untuk meningkatkan sahsiah pelajar daripada guru lah. Barangkali pelajar-pelajar tersebut dapat didewasakan. Okey, PIBG, PIBK, dasar pendidikan, itu merupakan antara peranan sekolah. Baik, pada kalau soalannya berkaitan kepentingan, antara idea yang dapat dimanfaatkan adalah menggunakan teknik IMPP. I ini menunjukkan ilmu, M ini masa, P ini pengalaman, P ini positif. Lazimnya kepentingan kita cuba kaitkan dulu dengan teknik IMPP ini. Contoh kepentingan, contohlah kepentingan kegiatan perkemahan. Perkemahan beruniform yang pernah keluar satu ketika dahulu. Barangkali IMPP ini dapat menyelesaikan isu ataupun menyelesaikan soalan tersebut. Kepentingan program luar di sekolah sudah pasti apabila kita menyertai sesuatu program pelajar-pelajar, kita dapat ilmu, kita dapat memanfaatkan masa, kita dapat memperoleh pengalaman yang berguna, kita dapat membentuk sifat yang positif, dan untuk kepentingan boleh kaitkan dengan kepentingan dari segi ekonomi, kepentingan dari segi politik, kepentingan dari segi sosial. Okey, pelajar, bagaimana kita nak menghuraikan isi kalau pelajar sedang menulis, tiba-tiba pelajar tepu, idea tak sampai, tiba-tiba duk melangut, fikir apa lagi ni, nak tulis apa ni, idea tak sampai. Cikgu menasihati pelajar supaya boleh menggunakan teknik 5W 1H. What, who, when, why, how. Sebagai contoh, sebagai contoh. Kempen. Sebagai contoh kempen. Kempen apa yang nak dilaksanakan? Kepada siapa kempen itu nak disasarkan? Siapakah yang menganjurkan kempen tersebut? Di manakah kempen itu nak disalurkan? Bilakah kempen itu hendak dilaksanakan? Why? Kenapa kempen itu nak dibuat? Dan how? Bagaimana kempen tersebut dapat disebarluaskan? Ini merupakan huraian isi menggunakan teknik 5W1H. Baik, sebagai contoh. Yang seterusnya pelajar sekalian, penggunaan bahasa. Apabila pelajar menulis karangan, pastikan penggunaan bahasa yang cukup menarik. Dari segi kosakata yang luas, penanda wacana yang sesuai, penggunaan ayat majmuk supaya ayat tersebut dapat
diperluas konsepnya. Petikan tokoh boleh dimasukkan menurut Perdana Menteri, menurut Menteri Pendidikan sebagai contoh. Peribahasa sangat penting pelajar sekalian untuk diselitkan dalam karangan. Data atau statistik kalau ada masukkan, kalau tak ada jangan tipu pula. Anggap membuat anggaran tak boleh, mesti data yang tepat dan ungkapan-ungkapan yang indah dalam tulisan karangan. Binaan peringkat isi pelajar-pelajar, ada isi penting, ada uraian, ada contoh, ada penegas. Pastikan isi penting itu yang menjadi kata kunci. Jangan terpesong daripada perkara yang kita nak sampaikan. Okey, mesti ada koherennya, kohesinya dan perenggan yang tepat. Jadi contoh peringkat isi pelajar sekalian, tajuk langkah untuk mengatasi masalah pendatang tanpa izin. Cikgu kakak sini untuk mengatasi masalah pendatang tanpa izin ialah hukuman. Jadi bila disebut, apabila disebut hukuman, maka ayat isinya hukuman, maka ayat huraiannya tentang hukuman, ayat contohnya tentang hukuman, dan ayat penegasnya melalui pemaksaan undang-undang. Okey, ini ungkapan indah dan menarik dalam tulisan karangan. Ibu teruskan dulu di sudut sosial. Ayat-ayat ini sangat baik anak-anak kalau dapat dizahirkan, diterjemahkan, sangat baik. Isu kepada kaum. Okey, baik. Cikgu nak berfokus sebab cikgu ada masa lebih kurang lagi 5 minit, 10 minit. Okey, baik. Soalan pilihan cikgu pada kali ini, pelajar, cikgu nak pelajar tolong berikan sedikit perhatian kepada tajuk permainan tradisional. Dia mungkin boleh keluar kat bahagian A, mungkin boleh keluar kat bahagian A 30 markah, bahagian B 100 markah. Kalau keluar permainan tradisional, lazim jadi akan bertanya usaha untuk mempopularkannya. Sebagai contoh, peranan ibu bapa, peranan sekolah, peranan media massa. Ini bahagian A sebagai contoh. Maka peranan ibu bapa ini sebagai contoh peranan ibu bapa. Peranan sekolah ini sebagai contoh peranan sekolah. Peranan media massa ini contoh peranan media massa. Soalan ini cikgu ambil daripada soalan percubaan SPM yang lepas dari beberapa buah negeri sebagai perbincangan kita. Dan cikgu menjangkakan tajuk-tajuk ini perlu diberi perhatian. Okey, pelajar sekalian. Kelebihan menguasai ilmu pengetahuan, melanjutkan pelajaran, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan masalah. Ini merupakan soalan-soalan yang cikgu analisis daripada percubaan negeri-negeri yang sebelum ini, selama tahun 2020, 2019 dan sebagainya, yang cikgu melihat kali ini sangat relevan. Sebagai contoh, kelebihan menguasai ilmu pengetahuan. Okey, pelajar. Hari keusahawanan di sekolah. Okey, hari keusahawanan di sekolah memupuk semangat berniaga, mendedahkan murid tentang perniagaan, memupuk